Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir untuk soalan yang seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya kepada Menteri Pengangkutan nombor 4. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Johor Bahru. Mengikut kesepakatan yang dicapai pada penghujung bulan April 2020 antara Malaysia dengan Singapura, kami telah bersetuju melanjutkan rundingan perjanjian-perjanjian berkaitan projek Rapid Transit System Link RTS Link di antara Johor Bahru dan Singapura sehingga 31 Julai 2020. Sukacita dimaklumkan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa perjanjian bilateral, perjanjian konsesi dan perjanjian usaha-sama JV OPCO serta perbincangan dua hala berkaitan dengan pembangunan projek RTS Link baru sahaja dimuktamadkan oleh Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Singapura. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, bahawa Majlis Pemeteraian ketiga-tiga perjanjian antara Malaysia dan Singapura telah dijadualkan pada 30 Julai 2020 bertempat di Tambak, Johor, dan ianya akan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Perdana Menteri Singapura. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, pembinaan RTS Link ini dijangka akan bermula sejurus selepas kelulusan-kelulusan yang sewajarnya diperolehi, iaitu pada Januari 2021 dan dijangka akan mula beroperasi pada penghujung tahun 2026. Pembinaan RTS Link ini akan berjalan dalam dua fasa, iaitu dari awal tahun 2021 hingga hujung tahun 2024, fasa pembinaan atau fasa pembangunan pembinaan struktur sivil, manakala dari awal 2025 hingga hujung tahun 2026 merupakan fasa pembinaan sistem seperti signaling, rolling stock, telekomunikasi, pentauliahan dan juga pengujian sistem. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Tuan Akmal soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih kepada Menteri jawapan yang tepat kepada soalan yang ditanyakan. Cuma pada masa yang sama kita ambil maklum ketika projek ini mula dirancangkan, kos ketika itu adalah sekitar 4.93 bilion. Tapi saya terima kasih sahabat daripada Seremban ketika itu selaku Menteri Pengangkutan telah merundingkan sehingga kos tersebut turun kepada 36% ataupun 3.16 bilion. Yang ini saya nak minta Menteri sahkan. Cuma persoalan saya kepada Menteri, selaku Ahli Parlimen Johor Bahru, salah satu perkara yang saya paling risaukan adalah soal sustainability ataupun kelangsungan projek ini apabila telah siap. Iaitu soal bagaimana bayaran-bayaran ketika pembangunan ini yang disebut sebagai deferred payment ataupun pembiayaan melalui jaminan ini, dan saya percaya akan dibayar balik yang disebut dalam kenyataan Menteri dalam akhbar baru-baru ini, iaitu melalui yuran konsensi oleh syarikat usaha sama. Jadi siapa yang akan menampung kos yuran ini yang saya rasa akan dipulangkan kepada pengguna. Jadi soalan yang sebenar yang saya nak tanya kepada Menteri, bagaimana kerajaan ataupun kita semua ini nak menjamin supaya RTS ini kekal dengan izin affordable ataupun mampu untuk digunakan rakyat kita. Kita tahu perbezaan soal kedudukan ekonomi. Saya rasa sebab itu kita kena rundingkan kos itu turun 30%. Jadi macam mana kalau boleh Menteri bagi jaminan untuk kami di Johor Bahru ini tahu bila siap 2026, projek itu sebenarnya dapat dinikmati oleh warga tempatan kerana ianya mampu diguna pakai oleh rakyat kita. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat memuji kerajaan yang dahulu, saya dah kata, saya ini bersifat praktikal. Apa yang baik, sekiranya kita rasa sesuatu yang praktikal, kita teruskan. Tapi dalam kes ini ingin saya memaklumkan kepada Yang Berhormat, kita juga prihatin tentang soal tambang. Jadi saya akan ceritakan satu persatu. Pertama tentang kos. Kita kena buat perbandingan. Kalau pada awal tahun 2018, sistem yang dicadangkan pada masa itu adalah MRT.
Tetapi sistem yang telah ditukar ataupun setelah mengambil kira pelbagai pertimbangan, faktor pertimbangan, ditukar menjadi LRT. Ya, dari segi speknya pelayanan. Kedua, kos tanah. Ini juga atas ihsan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor telah berkenan untuk membantu kita dalam soal ini. Maka cost ceiling itu kita tak pakai sampai cost ceiling. Jadi dalam atas dasar ini, banyak lagi perkara seperti mana yang diumumkan masa mantan Menteri Yang Berhormat Seremban, betul. Masa itu 3.16 bilion. Tetapi apabila kita pindah stesen, di mana depo tu, kalau dulu di Mandai, kita tak perlu buat satu depo. Tapi apabila dipindah ke Wadihana Johor Bahru, di kawasan Yang Berhormat juga, maka kita terpaksa menyediakan satu depo dan perbelanjaan dari segi pengambilan kos, pemberian balik tanah kos, pembinaan dengan security features yang mana ditetapkan oleh Malaysia dan Singapura, ianya menganggarkan satu lagi kos tambahan lebih kurang 500 juta. Termasuk juga kos pengambilan balik tanah. Bermaksud 3.16 saya dah jawab kepada Yang Berhormat Seremban pada minggu lalu, itu belum lagi mengambil kira apabila kita memindahkan depo itu daripada Singapura datang ke Malaysia. Jadi ada satu komponen kos 500 lebih yang mana kita letak untuk kita alihkan depo itu daripada Mandai yang tidak sebelum tak perlu dibina, sekarang perlu dibina. Atas kos 500 juta seperti mana yang disediakan. Bermaksud apabila dicampur dengan sebelum ini lebih kurang 3.7 bilion adalah kos berdasarkan apa yang dibincang speknya dengan pihak Singapura. Itu pertama. Kedua, Yang Berhormat ada tanya pasal deferred payment. Kerajaan telah berbincang. Tidak semestinya kita buat cara deferred payment. Jadi tentang perkara ini kita telah berbincang dengan Kementerian Kewangan. Kita mungkin gunakan cara pembiayaan oleh kerajaan melalui dana infra. Itu yang pertama. Ada kaedahnya telah dibincang dengan Menteri Kewangan yang baru, yang lebih dinamik, dia tahu macam mana nak bantu kita. Itu yang saya nak jawab. Dan soal deferred payment mampu atau tidak kita bayar, tidak wujud kerana perkara ini telah diambil kira oleh Kementerian Kewangan dan telah dibajetkan untuk kes ini. Dan dari segi tambang, kedua-dua negara telah duduk semeja berunding. Tambang yang kita tetapkan. Kita sedar bahawa dalam perjanjian konsesi itu, kita kena bincang banyak perkara, termasuk juga aliran trafik cukup atau tidak. 10,000 penumpang untuk satu arah, untuk satu jam dalam waktu kemuncak. Itu adalah antara spek yang perlu kita ada. Jadi, atas dasar ini, kita telah buat perhitungan dari segi ramalan trafik dan sebagainya, dan kita telah menetapkan satu mekanisme tambang yang tidak membebankan rakyat. Jadi, kedua-dua negara menganggap ini adalah projek pengangkutan awam. Maka ianya lah tidaklah ditanggung sepenuhnya oleh pengguna jalan. Kerana kita sedar bagi mereka yang perlu berulang alik, mereka perlu membayar. Tapi kadarnya telah disetujui oleh kedua-dua negara mengambil kira faktor sosial juga bagi kedua-dua negara. Jadi tambang yang dibayar di Malaysia dalam ringgit, kalau dibayar di Singapura dalam Singapore dollar. Itu yang jawapan saya kepada Yang Berhormat. Terima kasih.